Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita pada sesi hari ini. Saya harap semua pelajar sentiasa dalam keadaan yang sihat sejahtera. Okey, adakah pelajar-pelajar sudah bersedia untuk meneruskan tajuk motor satu fasa pada kali ini? Okey, baik. Jadi untuk hari ini kita akan melihat ciri-ciri ataupun fungsi bagi motor kutub telau, shaded pole motor dalam 1.5 motor kutub telau. Dan seperti dalam gambar yang kita tengok sekarang ni, ini adalah contoh fizikal motor kutub telau. Tapi dia masih mempunyai komponen-komponen yang sama. Okay. Tidak ada perubahan yang ketara dari segi asas binaan dia. Dia mempunyai komponen asas yang sama. Okay. Baik, untuk perkenalan kita akan terus ke slide seterusnya. 1.5.1 boleh rujuk dalam modul kita. Okey, dalam motor jenis ini kita biasanya akan melihat bagaimana pembahagian fasa dilakukan oleh induction aruhan. Bahagian utama motor ini terdiri daripada stator jenis salient pole. Okey, ingat, bahagian motor utama terdiri daripada stator jenis salient pole. Macam mana salient pole? Kita akan lihat. Dan sebuah rotor jenis sangkar tupai. Okey. Bagaimana rupa motor sangkar tupai? Kita akan melihat bagaimana rupa fizikal motor ini. Sebelum ini kita akan terus melihat bagaimana kutub yang berlapis pada stator mempunyai satu alur pada satu penghujung dan satu bahagian daripadanya diberi dengan satu gelong tembaga yang dipintas sendiri. Okey, baik, yang dipintas sendiri. Jadi gelong inilah yang dipanggil gelong telau, shaded coil. Jadi kita akan tengok bagaimana shaded coil, dan bahagian shaded coil ni adalah bahagian bertelau, manakala bahagian yang satu lagi dia tidak bertelau. Dia ada satu yang bertelau, satu lagi yang tidak bertelau. Telau-telau kita hari ni ya. Okey, ya, kita akan lihat. Okey, sekarang ini ada gambar rajah di mana kita akan melihat perbezaan yang dikatakan salient pole dan juga non-salient pole. Okey, mari kita lihat bagaimana asas-asas motor yang salient pole ni. Okey, seperti yang kita tengok dekat sini, salient pole construction. Dekat mana salient pole ni? Kita bulatkan. Okey, yang saya bulatkan sekarang ini ialah bucu. Okey, salient pole. Ini adalah salient pole. Kawasan ni dipanggil salient pole. Di bawah ni pun dipanggil salient pole, dan juga di tepi ni dipanggil salient pole. Dia macam berbonjol sedikit. Dan kalau kita tengok salient pole ni, dia punya bentuk dia melindungi lilitan di dalam. Nampak? Ada lilitan di dalam ni. Dia macam bentuk T sikit, ataupun dipanggil macam bentuk hammer. Bentuk hammer. Itu adalah salient pole. Dia melindungi lilitan belitan bagi gegelung dalam dia. So biasalah di bahagian tengah ini adalah kawasan rotor lah. Okey. Di kawasan rotor. So kita tengok sebelah dia, non salient pole. Tengok
dia punya ciri binaan dia secara komponen nama sama, tapi binaan dia agak berlainan sebab dia melibatkan faktor-faktor ubah fungsi lah. Ni yang saya ambil ni adalah yang ada asas-asas binaan dalam motor lah. So dalam non-salient pole construction ni, dia punya belitan dia adalah di dalam mana ya? Di dalam mana? Ni yang bulat ni. Bulat merah ni yang saya bulatkan ni. Nampak? Okey, itu adalah dia punya belitan di dalam alur-alur yang terdapat dalam motor binaan non-salient pole. Dia tidak macam bentuk hammer, dia macam di dalam alur. Dalam alur tu dia ada belitan lah. Ini adalah jenis non-salient pole. Okey. Seterusnya kita akan tengok bagaimana yang seterusnya. Okey, ini yang saya buat. Kalau pelajar-pelajar boleh tahu, sekarang ini adalah gambar bagi motor jenis sangkar tupai ataupun dipanggil squirrel cage motor. So sebab apa yang saya share gambar ini, kerana dalam motor jenis kutub telau ni, shaded pole motor ni, dia melibatkan bentuk rotor, bentuk rotor dia. Macam kita tengok nota kita, dan dia kata tadi bayang utama salient pole tadi, dan sebuah rotor jenis sangkar tupai. Maknanya dia pakai jenis rotor sangkar tupai macam ni. Okey, ini adalah squirrel cage rotor. Dia pakai rotor jenis inilah bentuk dia. Dalam dia macam mana bukaan dia? Dia ada sendiri dia punya gegelung di dalam dia. Alright. So 1.5.1 pengenalan. Apabila arus mengalir melalui gelung medang yang dikelilingi oleh satu kutub penuh, paksi kutub magnet akan berpindah dari bahagian tidak bertelau ke bahagian bertelau. Pemindahan ini akan menyebabkan motor mengikut paksi tersebut. Dia ada kitaran dia lah. Oleh sebab pemindahan medan ini berlaku pada setiap setengah kita, pada half circulation tu, maka rotor akan terus berputar mengikut pemindahan paksi medan magnet. Dia akan terus beroperasi secara ulangan. So ini adalah bagaimana gambaran rotor sangkar tupai berfungsi. Alright, di mana belitan utama gelang telau. Okey, belitan utama gelang telau. Di mana gelang telau di sini? Di bahagian inilah. Okay, seperti kita tengok ni. Dia bertelau kat sini. Kalau atas bertelau, bawah tidak bertelau. Dia cycle dia memang macam tu, dan bakalan masuk. Dan bagi rotor sangkar tupai ni, memang bentuk dia ada bulatan-bulatan ni. Dia menandakan ada lilitan untuk menghasilkan induction lah, masa dia operasi akibat daya DGE, daya gerak elektrik, ataupun dipanggil DGE, lupa dah. Daya gerak medan elektromagnet lah, elektromagnetik. Maknanya magnet tu terhasil apabila arus mengalir melalui belitan, dan terhasillah medan elektromagnet. Alright. So dekat sini kita tengok lagi bagaimana binaan motor kutub telau yang mempunyai belitan pada gelung telau. So di sini kita akan melihat secara asasnya
bentuk dia, di mana beritan utama tu, okey, di kawasan yang bawah ni, dia hanya berlit di kawasan bawah ni, dalam kepingan-kepingan besi yang telah dimampatkan menjadi satu. Ni sebenarnya binaan yang petak ni, yang di belitan utama ni, ni semua adalah kepingan besi yang dah dicantumkan, lalu dia menjadi tebal. So dekat atas ni, ini adalah dia panggil kutub telau, dan dia panggil belitan telau dekat sini. Okey. Yang bentuk ini biasalah, itu adalah bentuk rotor lah, rotor jenis sangkar tupai. Okey, seterusnya 1.5.2, pemindahan paksi kutub magnet, di mana adalah harus diingat bahawa gelung bertelau dia mempunyai sifat induktan, okey, yang tinggi. Dia menghasilkan induktan yang tinggi apabila arus mengalir lah. Dan apabila arus ulang-alik dia lalu dekat gelung medan atau gelung pengujaan cuba meningkat, okey, dia akan terus meningkat, dia akan mengarahkan suatu arus dalam gelung telau. Okey, gelung telau tadi dia ada arus dengan berasaskan tindak balas alat ubah. Alat ubah ni sama ada kita punya perintah boleh laras lah, maknanya kita pusing, kita boleh main dia punya speed control. Walau bagaimanapun, kita cuba tengok dia punya ketumpatan flux akan berkurang. Dia berkurang pada bahagian bertelau apabila arus ujaan atau arus medan bertambah. Okey, walau bagaimanapun ketumpatan flux ini pada bahagian bertelau dia akan bertambah bila arus ujaan atau arus medan mula menurun. Bila arus medan dia turun, dia akan jadi bertambah. Okey, itu ketumpatan flux lah, cerita pasal flux. So seterusnya kita akan tengok 1.5.2, pemindahan paksi kutub magnet. Cerita motor bertelau ni, okey, biasa motor telau ni dia dibina dalam saiz kecil, iaitu daripada 1/250 kk sehingga 1/6 kk. kk tu apa? Balik study apa itu kk. Bukan Kota Kinabalu, bukan Kuala Kangsar. Dia ada dia punya maksud dia. Okey, walaupun pembinaannya mudah dan harganya murah, okey, terdapat keburukan dalam motor paksi dalam motor telau ni. Yang pertama sekali kita tengok daya kilas. Daya kilas menghidup dia rendah. Okay. Dua, keupayaan beban lampaunya juga rendah. Tiga, kecekapannya rendah. Dia berubah daripada 5% bagi motor kecil hingga 35% bagi motor besar. Okey, saiz motor tu lah. Okey, disebabkan daya kilas hidupnya, daya kilas masa nak hidup tu rendah, biasanya motor ni digunakan pada kipas angin kecil. Okey, macam kipas angin kat rumah tu kan, dia ada sangkar tupai kat situ. Nah, dia ada pakai rotor sangkar tupai. Bentuknya sama, memang sama sebiji. Sama dalam kita punya table fan kita, stand fan. Kalau kita buka dalam tu, kita akan menjumpa dia punya rupa bentuk fizikal yang sama. So antara alat-alat permainan yang digunakan, ada juga digunakan dalam alat permainan, ada juga digunakan dalam alat-alat jangka. Kita punya hair blower, pengering rambut, dan juga dalam jam elektrik. Kalau kita perasan dalam jam elektrik ni yang ada pakai bateri tu, dia juga ada jenis motor dia.
semasa nak berputar tu dia menghasilkan arus. Arus ini dia ada kapasitor kecil dalam motor jam elektrik tu. So kita akan nampak cara pusingan dan dia berfungsi. Tapi dia punya lilitan dia halus lah, binaan dia lagi kecil. Sebab tu lah pada jam elektrik ni sekarang kita tengok macam-macam dah jenis binaan jam elektrik. Ada yang jam elektrik ni dia punya minit dia jalan 1 minit 1 minit. Ada yang jenis jam elektrik ni dia jalan, dia punya jarum minit tu jarum bergerak berterusan. Okay, kita akan perasan benda tu nanti. Cuba perhatikan perbezaan jam elektrik. Dan dalam tu dia ada motor dia. Kalau ada janjan yang lama yang dah rosak tu, kita cuba buka, kita cuba tengok bagaimana dia punya cara binaan dalam jam elektrik. Okey, saya rasa sampai di situ saja penerangan bagi motor kutub telau ni. Sebab dia tak ada banyak penerangan sangat, sebab dia secara basicnya dia memang dia memang sentiasa lebih kurang sama lah dengan motor-motor yang telah diterangkan sebelum ini. So apa yang kita perlu lihat sekarang ni, kita kena pastikan kita tahu nama-nama komponen dalam motor, jenis motor yang kita sedang belajar. So ini adalah contoh gambar motor sangkar tupai. Dekat situ dia ada beberapa nama lah. Ini contoh. Alright. Diharap pelajar-pelajar dapat memahami video pada kali ini. Penerangan saya dia ringkas, tapi yelah, itulah yang ada dalam penerangan saya. Dalam penerangan nota pun sama. Cuma saya cuba menyampaikan dengan lebih grafik, dengan lebih bahasa yang mudah. Okey. Selepas ini saya minta semua pelajar-pelajar yang telah melihat video ini dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya dua asas binaan dalam motor kutub telau, 3 ciri keburukan dalam motor kutub telau ini, dan juga terangkan seberingkas tentang kendalian pada motor kutub telau, macam mana dia berfungsi. Bila cakap pasal fungsi ni, dia cerita tentang kutub medan magnetik, macam mana dia boleh berpindah, macam mana dia boleh berputar. Itu adalah kendalian. So diharap pelajar-pelajar sentiasa mengamalkan SOP, sentiasa membasuh tangan dan sentiasa memakai pelitup muka apabila berada di kawasan luar. Yang penting sekarang ini kita cegah COVID-19 kita. Stay home, stay safe, amalkan jarak sosial antara satu sama lain, dan sama-sama kita teruskan kehidupan kita. Moga-moga kita dapat selesa dan mengamalkan nilai-nilai norma baru dalam masyarakat kita. Okey, sekarang itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.